manfaat yang dihadapi oleh para petani migran dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus Papar, Sabah. Kampung Andus terletak di Papar, Sabah. Kampung Andus merupakan sebuah dusun yang luas dan mendapat nama gelarannya daripada sebuah tombak yang digelar Andus yang dimiliki oleh seorang pemburu kadazan dusun pada masa itu. Terdapat banyak pertanian kebun buah-buahan dan sayur-sayuran yang terdapat di Kampung Andus seperti tanaman tembikai, jagung, kangkung, tebu dan sebagainya. Semua kebun kebanyakannya diusahakan oleh penduduk tempatan dan menggunakan tenaga pekerja migran. Pemilihan lokasi kajian adalah disebabkan oleh ramai pekerja migran yang bekerja dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus. Kajian ini bertemakan migran dan sektor pertanian seperti perkebunan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Peningkatan pekerja bukan warga negara dapat dilihat tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara-negara membangun, terutamanya dalam sektor pertanian. Oleh itu, terdapat dua objektif kajian, iaitu untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pekerja migran dan untuk mengkaji manfaat yang diperolehi oleh para pekerja migran hasil daripada penglibatan dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus Papar. Seterusnya, kaedah yang digunakan adalah kaedah kualitatif iaitu temu bual berstruktur dengan menemu bual beberapa orang pekerja migran dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus. Berdasarkan hasil kajian, kebanyakan informan adalah lelaki dan berasal daripada Sulawesi, Indonesia. Informan-informan ini berumur dalam lingkungan 40-an dan telah menetap di Kampung Andus Papar melebihi 10 tahun. Mereka bermigrasi dari Indonesia ke Sabah disebabkan oleh faktor pekerjaan dan bermigrasi bersama keluarga. Boleh berikan nama, umur dan berasal dari mana? Oke, nama saya Amir bin Abu, berasal dari Sulawesi Selatan, bangsa Bugis, merantau pergi Sabah tahun 1982, masuk Sabah lah. Oke, so sampai sini memang terus buat pertanian lah, tanam tembikai hingga hari ini. Saya Asri Abu, berasal dari Sulawesi Selatan, umur 45 tahun. Berapa lama Pak Cik berada di sini? Mau 25 tahun. 25 tahun. Jadi macam mana Pak Cik berpindah dari tempat asal tu pergi ke sini? Waktu itu masih kecil lah sama arwah beliau bapak aku. Berpindah sini sebab kerja lah. Ya, sebab kerja. Berapa lama Pak Cik kerja dekat pertanian tembikai ni? Mau 15 tahun. 15 tahun. Dekat sini je lah? Ya, kampung-kampung tak ada lain. Oh, memang dekat sini. Nama Sate Emando. Apa? Sate Emando. Sate Mando. Asal Dari Pindrang, Pindrang, Indonesia. Indonesia. Sudah berapa lama Pak Cik tinggal di sini? Ada 20 tahun sudah lah. Lebih 20 tahun lah. Keluarga kah? Datang sendiri dulu sini baru kawin. Oh, kawin orang sini. Enggak, bukan orang Indonesia juga. Oh, baru datang sini. Sulawesi Selatan. Nama apa sih? Usuk, Usuk ya, bin Pelamai, bin Pelamai. Umur? 45. Oh, 45 tahun. Pak Cik sudah berapa lama tinggal di sini? Wih, beberapa tahun sudah. 4 tahun kan? 4 tahun lah. Ya. Pergi sini pakai kapal kah Pak Cik? Kapal air. Kapal air. Berapa hari lah? 2 malam 1 hari. Oh. Ya, dari sana start dari mana dulu? Dari Parepare lah. Pare-pare baru Nunukan. Dulu kan Tawau. Oh, Tawau. di Tawau baru di sini. Naik bus. Ya, naik bus. Itu mau 1 malam tuh. Tawau pergi Papar lah. Malina Saripudin. Okay. Sebelum ni dekat mana? Di sana Kalanahan. Kurang lebih 10 tahun sudah Oh, tuh. 10 tahun saya di Sabah nih. Di Sabah 10 Tapi tahun. balik-balik lah. Tapi di kampung ni, di kebun ni 1 tahun. Iya. Berdasarkan temu bual daripada informan, berlakunya lembakan hasil tanaman tembikai. Perkara ini disebabkan oleh permintaan yang kurang ketika tempoh pandemi COVID-19 berlaku. Lembakan tanaman tembikai menyebabkan mereka mengalami kerugian dan terpaksa memberikan hasil tanaman mereka secara percuma kepada penduduk kampung. Apa cabaran yang Pak Cik hadapi dalam sektor penanaman?
tembikai ini? Risiko dia punya petanaman ini itulah musim dia hujan. Oke, dia punya masalah rawatan, dia punya daun dari racun, bajak. Dia punya risiko anulah perusak dia tuh, serangga perusak. Itulah risiko dia tuh. Ya macam itulah contoh itu sekarang tuh dia punya tai tuh yang ini nih. Dia punya ini lah. Ini perusak lah semuanya. Dia punya serangga tuh. Oh, jadi kalau macam kena serangan serangga tuh kecil dia memang rusak habis lah. Ya rusak, tapi kita cegah dia guna racun lah. Oh, guna racunnya. Penyakit dia musim kemarau dia ada pucuk, dia jadi geriting. Nah, itulah penyakitnya, ataupun daun merah. Dia punya daun tua tuh. Nah, itu ada penyakitnya. Lepas tu kalau terkena penyakit buang je lah. Kami guna racun lah. Guna racun kalau macam dia tidak mau berhenti. Kami lah cabut balik. Yang ini musim hujan kan terjadi sudah. Tengok buah ini dia kecil-kecil saja. Kiranya kalau hujan buah tuh macam mana? Tidak semua sehat. Kira dari segi kalau panas sama mana? Kalau panas ada sedikit lah. Kira lebih cepat Cepat tumbuh. Kalau musim hujan begini dia punya daun cepat rusak. Menurut informan juga, cabaran yang mereka hadapi dalam penanaman buah tembikai ini adalah serangan penyakit dan juga serangan daripada serangga perusak. Tahap jangkitan penyakit buah ini boleh dikategorikan kepada beberapa tahap bergantung kepada simptom yang dialami oleh buah berkenaan. Buah yang terkena jangkitan ini akan diracun terlebih dahulu sebagai langkah pencegahan daripada merebak kepada buah yang lain. Sekiranya buah tersebut berada pada tahap yang kritikal, ianya akan dibuang dan penanaman semula akan dilakukan. Tahap kritikal ini apabila daun-daun mula mengering dan layu dan buahnya juga menjadi rosak. Penyakit ini menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh para petani dan pengusaha buah tembikai di Kampung Andus Papar ini kerana mereka tidak dapat menjual hasil daripada buah tembikai tersebut. Cuaca yang tidak menentu juga merupakan cabaran para petani migran Kampung Andus Papar dalam aktiviti penanaman buah tembikai ini. Penanaman buah tembikai ini sebenarnya boleh dikatakan agak rumit kerana memerlukan suhu dan cuaca yang sesuai untuk mendapatkan hasilnya. Suhu yang sesuai untuk penanaman buah tembikai ini adalah pada sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius pada waktu pagi, manakala 18 hingga 20 derajat Celcius pada waktu malam. Manakala taburan hujannya pula adalah sekitar 380 mm semusim. Penanaman pada musim hujan tidak digalakkan kerana faktor hujan mempengaruhi pendebungaan. Bunga akan menjadi layu dan gugur yang menyebabkan buah tidak akan tumbuh. Ianya memerlukan keadaan yang kering dan sinar matahari penuh untuk buahnya tumbuh dengan sehat. Hujan yang berlebihan dan cuaca yang redup akan menyebabkan pertumbuhan pokok terbantut serta pembentukan bunga dan buah akan terjejas. Bangun subuh-subuh menyiram. Kira bangun pagi itu Bukan pagi subuh. subuh. Rutin lah, dia punya cabaran tu dari rutin lah. Dulu manual kita siram jam 3 subuh sampai 11 siang baru selesai siram. Itulah dia punya perbezaan dia sekarang. Kalau yang teknologi ini lama soka tuh baru berapa tahun start dari cara siraman dia tuh yang Teknologi ini masih dalam 1 tahun lah saya guna sekarang yang ini. Menurut informan, cabaran yang dihadapi oleh mereka ketika bekerja sebagai petani di sektor pertanian tembikai ini adalah cabaran dari segi aktiviti pekerjaan. Penanaman buah tembikai memerlukan satu penjagaan yang sangat rapi. Sebagai contoh, walaupun mereka mempunyai teknologi yang baik dalam sistem perpaipan penyiraman pokok, namun mereka juga terpaksa untuk bangun pada waktu subuh sekitar pukul 3 pagi untuk mengaktifkan sistem teknologi tersebut. Masa mengurus penanaman tembikai ini juga adalah sangat lama, yaitu mengambil masa yang sekitar 2 bulan sehingga 3 bulan untuk mendapatkan hasil tanaman mereka. Adakah gaji yang diberikan mencukupi gaji yang Pakcik terima untuk penanaman tembikai ini? Ini
untuk gaji ini untuk makan sih ya. Oh, untuk makan sih lah, cukup makan lah kata orang. Di atas keluar modal dulu lah. Kalau ada lebih modal baru bagi dua. Dari persetujuan ya Pak ini. Hasil nih, oke dia punya hasil setiap satu kali naik hasil lah. Dia mau dalam masa 3 bulan tuh, memang hasil dia lebih kurang 3.000 lah. Kira nasib lah kalau besar. Ini kita punya hasil besar juga kita dapat keuntungan dia. Contoh macam sekarang nih hasil dia alhamdulillah. Memang kalau setakat dimaki memang tidak lari lah untung. Lepas modal lah. Ya lepas modal ya. Tulak modal bagi 2 sama bos. Oh, bagi 2. Dia ini gaji ada yang mencukupi, ada yang pun tidak. Sebab tinggallah hasil penghasilan buat Tuhan. Ada banyak, ada gaji lah. Kalau macam tidak jadi, itulah balik modal, ada keadaan rugi. Nah, itu. Cabaran yang seterusnya yang dihadapi oleh pekerja-pekerja migran di kampung Andus ini adalah dari segi gaji yang tidak menentu. Hal ini demikian karena menurut informan, mereka akan mendapatkan gaji berdasarkan hasil tanaman mereka. Sekiranya jumlah buah yang mereka hasilkan adalah lebih banyak semasa kutipan buah, maka gaji mereka pun turut meningkat dan begitu juga sebaliknya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa para petani migran dalam sektor pertanian tembikar di kampung Andus ini menghadapi cabaran dari segi gaji yang tidak menentu. Tinggal Inilah sini nih. Makanan tuh macam mana Pak Cik? Dia bagi duit kah atau memang hari-hari dia antar makanan? Kami ambil di papar lah. Satu kali. kira dia sudah belikan. Kita ambil barang sana. Berapa kali lah satu hari itu Pak Cik? Tidak, kami satu kali ambil sih ya. Mau 800 ringgit lah lebih. Sebulan. Belanja sebulan lah. Mau 3 bulan lah. Macam beras 15 pek. Menurut informan, manfaat yang mereka peroleh daripada penglibatan diri dalam sektor pertanian tembikar di kampung Andus ini ialah kebajikan mereka terjaga. Dalam hal ini, pihak majikan telah menyediakan tempat tinggal, telah menyediakan bahan mentah bagi makanan harian mereka dan juga telah menyediakan kenderaan bagi kegunaan harian mereka. Menerusi manfaat yang mereka peroleh ini, migran merasa amat selesa dengan kerja yang mereka lakukan ini dan tidak menghadapi sebarang tekanan. Ditambah dengan waktu kerja yang fleksibel, ia memudahkan para migran untuk melakukan kerja-kerja mereka di kebun tembikar ini. Tambahan lagi, bagi migran yang telah berusia lanjut, mereka tidak menghadapi masalah untuk menyara keluarga mereka dengan melakukan pertanian tanaman tembikar ini. Apa manfaat yang Pak Cik dapat lah sepanjang bekerja menjadi petani di sini? Wih, banyak. Ada orang cara bikin rumah. Ya, banyaklah, memang banyaklah kemudahan. Memang kalau macam Pak Cik ada dapat mengirim kah dengan keluarga di kampung? ada. Macam mana lah itu? Tiap bulan kah atau tiap kali panen kah Pak Satu Cik? kali panen hasil lah. Kirim semua orang tua. Kira saya senang sih jelas. Lebih baik di sini. Apa? Sudah bangun rumah. Sudah bangun rumah. Di sini kan? Enggak. Di Indan. Di kampung. Oh. Jadi maksudnya Mak Cik kalau macam tiap bulan kamu dapat gaji kah transfer lah pergi kampung? Iya. Gitu. Selain itu, manfaat yang mereka peroleh ialah peningkatan taraf hidup. Informan menyatakan kehidupan mereka di kampung Andus jauh lebih baik berbanding di kampung halaman mereka di Sulawesi, Indonesia. Hal ini kerana gaji yang mereka peroleh adalah mencukupi untuk menyara kehidupan seharian mereka. Manfaat yang paling jelas adalah apabila gaji yang mereka peroleh dapat digunakan untuk membina rumah dan juga mengirim uang kepada ahli keluarga mereka di kampung halaman. Nilai mata wang Malaysia yang lebih tinggi berbanding nilai mata wang Indonesia mendorong kepada peningkatan taraf hidup ini. Di Indonesia, informan hanya bekerja sebagai petani di sawah padi saja. Hasil daripada tanaman padi itu tidak mencukupi untuk menyara ahli keluarga mereka. Tambahan lagi, informan tidak mempunyai pengalaman lain selain daripada bertani, menyebabkan mereka memilih untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian penanaman tembikar di kampung Andus ini. Kenapa Pak Cik pilih pertanian tembikar? Sebab tanam tembikar adalah senang sikit tanam,
dan juga kerja itu tidak seberapa, boleh rehat jam 10 rehat sudah, turun lagi jam 3. Kalau kerja yang lain ikut tem lah kan, jam 1 turun. Ini kalau kebunnya suka hati turun lah. Ini ada sekolah. Nah, itu ini tidak pakai anu lah. Sekolah kan kami untuk itu sama orang lah. Bukan gaji. Haji apa? Bukan gaji. Bukan itu saja, informan menyatakan manfaat mereka memilih sektor pertanian menanam tembikai ini kerana ia mudah untuk ditanam dan diuruskan. Dalam penanaman tembikai, ia hanya memerlukan bekalan air yang mencukupi bersama baja dan juga racun serangga sahaja. Penggunaan teknologi turut memudahkan pekerjaan mereka pada hari ini. Jika sebelum ini, mereka terpaksa bangun seawal jam 3 pagi untuk menyiram pokok tembikai dari batas ke batas. Namun, dengan adanya bantuan daripada sistem perpaipan ini, kerja-kerja untuk menyiram pokok tembikai lebih mudah, di mana mereka hanya memerlukan pipe-pipe ini untuk menyiram semua pokok-pokok tembikai yang berada di kebun ini. Dan menerusi kemudahan ini, ia memudahkan lagi pekerjaan mereka. Walaupun mengambil masa selama 3 bulan untuk tanaman tembikai ini matang, namun penjagaannya mudah menyebabkan informan memilih untuk mengusahakan tanaman tembikai ini. Malah hasil jualan yang mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda dapat melepasi modal yang mereka keluarkan. Hasil pendapatan saya kirim ke Indonesia, RM1.000 untuk saya punya beliau lah, sama beliau saya. Dibandingkan duit Malaysia ini besar dengan duit mata uang Indonesia. Jadi kalau kita tukar 1.000 dia 3 juta lebih lah bisa. Jadi dengan 3 juta tuh biasanya apalah orang buat masjid Untuk perbelanjaan dapur mungkin orang sana, kita tidak tahu lah. Yang penting tanggung jawab saya sebagai orang anak memang kirim lah. Saya kirim uang untuk keluarga sebanyak 1.000 untuk bawa pergi di Sulawesi. Seterusnya, hasil temu bual yang dijalankan antara manfaat yang diperolehi hasil daripada penglibatan diri dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus ialah dapat melakukan proses kiriman wang terhadap keluarga di negara asal. Informan ada menyatakan bahawa gaji atau hasil pendapatan yang diperolehi oleh mereka adalah lebih lumayan dan mencukupi untuk menampung segala keperluan mereka semasa berada di Malaysia. Hal ini demikian kerana hasil pendapatan ekonomi pertanian di Indonesia adalah lebih sedikit berbanding di Malaysia. Bukan itu saja, hasil pendapatan yang diperolehi daripada penanaman tembikai menyebabkan mereka boleh melakukan proses kiriman wang dengan memberikan separuh daripada gaji mereka kepada ahli keluarga di kampung halaman bagi menampung segala keperluan dengan membeli sumber makanan, minuman, pakaian dan banyak lagi. Ya, alhamdulillah majikan itu saya cakap majikan saya ni memang semua dia sediakan saya yang terbaik lah, sebab semua dia sediakan, rumah pun dia buat, kendaraan pun dia belikan. Akhir sekali, menurut informan, manfaat yang diperolehi hasil daripada penglibatan diri dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus ialah mempunyai majikan yang baik. Hal ini demikian kerana informan menyatakan bahawa segala kebajikan mereka sepanjang melibatkan diri dalam sektor pertanian tembikai di kampung ini adalah terjaga dan terjamin apabila majikan telah menyediakan pelbagai sumber kemudahan asas seperti tempat tinggal, sumber makanan dan minuman setiap bulan, sistem pengangkutan dan banyak lagi. Barang dia kadang-kadang tak laku kalau terlampau musim dia. Jadi tembikai ni banjir, ibarat banjir terlampau banyak tumpukan. Jadi sampai di kebun pun sampai begitu saja tu biar tak ada orang ambil. Oh, lebihan adalah hasil tu. Ini itulah kalau macam kami mau menanam, kalau boleh kami ikut giliran. Ikut giliran, 1 minggu kau, lepas tu kau. Jadi berpusing. Kalau terlalu banyak tu bagi-bagi je lah lagi. Itulah bagi-bagi je lah. Siapa yang mau ambil, kami terlampau terasa masa musim PKP. Keluar semua, macam kami pergi antar pergi pasar, pasar tutup. Kami macam pasar kan, dorang supply sekolah-sekolah, hotel-hotel tutup semua. Situlah paling banyak masa PKP itulah kami punya.
Selain itu, majikan ada menyatakan bahawa apabila lambakan hasil pertanian atau kekurangan permintaan tembikai, majikan akan menggunakan sistem penggiliran tanaman di mana migran A akan menanam tembikai pada bulan ini, manakala migran B akan menanam tembikai pada bulan akan datang bagi memastikan setiap migran mempunyai sumber pendapatan. Bukan itu sahaja, majikan juga mengadakan majlis jamuan makan seminggu atau 2 minggu sekali bagi mengeratkan lagi hubungan antara migran dan majikan. Pembahagian gaji yang diperolehi adalah adil kerana hasil pendapatan keuntungan yang diperolehi akan dibahagikan kepada 2 bahagian saja, iaitu antara majikan dan migran setelah menolak segala kos pengeluaran seperti sewa tanah, baja, racun serangga dan biji benih. Selain itu, majikan juga tidak melarang dan memberi peluang kepada migran untuk melakukan penanaman lain sebagai sumber pendapatan sampingan seperti menanam kangkung, ulam, lada dan lain-lain lagi bagi menjana pendapatan harian yang lain. Interpretasi data menunjukkan bahawa majoriti migran mempunyai pandangan dan pendapat yang sama mengenai manfaat yang diperolehi oleh para migran hasil daripada penglibatan diri dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus. Papar seperti taraf hidup yang lebih baik dan gaji yang diperolehi dapat diberikan kepada ahli keluarga lain di Indonesia melalui proses kiriman wang. Oleh itu, pendekatan teori yang boleh dikaitkan adalah teori New Economics Labour Migration atau NELM. Hal ini demikian kerana teori ini mempunyai 2 andaian iaitu keputusan isi rumah dan kiriman wang yang boleh dikaitkan dengan hasil dapatan informan. Keputusan isi rumah dapat kita lihat apabila informan ada mengatakan bahawa keputusan untuk bermigrasi dari Indonesia ke Malaysia adalah keputusan ahli keluarga dan bukannya keputusan secara individu. Ini kita dapat lihat apabila kebanyakan informan yang berada di Kampung Andus adalah berkeluarga dan berasal dari Indonesia. Keputusan bermigrasi ini diambil bagi memaksimumkan pendapatan keluarga mereka dan seterusnya meningkatkan lagi taraf hidup yang lebih baik berbanding di negara asal. Hal ini demikian kerana informan ada mengatakan bahawa ekonomi pertanian yang dijalankan di Indonesia seperti padi sawah tidak seberapa menguntungkan dan memakan masa yang lama. Hal ini menyebabkan mereka bermigrasi ke Malaysia dan seterusnya melibatkan diri dalam sektor pertanian tembikai yang boleh lebih menguntungkan kerana tembikai yang ditanam adalah lebih mudah untuk diuruskan dan lebih banyak mengeluarkan hasil dalam setahun berbanding padi sawah yang dituai sebanyak 2 kali setahun sahaja. Manakala bagi andaian kiriman wang pula, majoriti informan ada mengatakan bahawa antara manfaat yang diperolehi oleh migran hasil daripada penglibatan mereka dalam sektor pertanian tembikai di Kampung Andus, Papar, ialah taraf hidup meningkat seperti gaji yang diperolehi adalah lebih tinggi berbanding di Indonesia dan seterusnya gaji yang diperolehi juga mencukupi sehingga dapat menampung keperluan harian mereka di Malaysia dan juga ahli keluarga lain di Indonesia. Hasil pendapatan yang mereka perolehi dalam sektor pertanian dapat diberikan kepada ahli keluarga di negara asal dan seterusnya mewujudkan proses kiriman wang daripada negara destinasi ke negara asal. Berdasarkan kajian lepas, pertanian adalah pengeluaran makanan dan barangan melalui perdagangan, peternakan dan juga pertanian. Sektor pertanian ini merupakan sektor yang ketiga terpenting dalam menyumbang kepada pendapatan negara. Secara umumnya, terdapat pelbagai cabaran dan manfaat yang wujud daripada pertanian seperti penanaman tembikai yang dilakukan oleh para petani migran di Kampung Andus ini. Menurut Azgul pada tahun 2019, dalam kajiannya The Future Challenge of Food and Agriculture, beliau menjelaskan bahawa perubahan iklim membawa kepada pelbagai kebimbangan yang berkaitan dengan masa depan makanan dan pertanian. Ia merosakkan dan membawa kepada kerugian pengeluaran pertanian. Akses kepada bekalan makanan juga turut terkesan disebabkan oleh kesan buruk perubahan iklim terhadap pendapatan dan mata pencarian daripada golongan petani. Perkara ini selaras dengan cabaran penanaman tembikai yang terjejas akibat daripada perubahan iklim seperti kurangnya sinaran matahari dan lebihan air daripada hujan. Supia Lena pada 2017 dalam kajiannya iaitu Segitiga Penyakit Tanaman menerangkan bahawa pertumbuhan tanaman tidak terlepas dari lingkungan penyokong pertumbuhan tanaman. Lingkungan tersebut dibagi menjadi lingkungan yang terdiri dari tanah, udara dan organisma pengganggu tumbuhan.
Tanaman akan mengalami perubahan yang sangat jelas ketika diserang penyakit, seperti perubahan pada warna daun yang menguning, daun yang layu, pertumbuhan yang tidak maksimal, dan kualiti pada buah yang menurun, disebabkan oleh virus atau bakteria. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa penyakit yang wujud dalam tumbuhan boleh menyebabkan kualiti pada buah tanaman seperti tembikai terjejas. Seterusnya, sektor pertanian tembikai yang mudah diurus dan beban kerja yang mencukupi membantu dalam meningkatkan tahap produktiviti dalam kalangan pekerja. Menurut Ali, pada tahun 2013 mendapati bahawa hubungan positif wujud antara beban kerja dan produktiviti pekerja. Dapatan ini selaras dengan Ajalah pada tahun 2012 yang menyatakan bahawa persekitaran kerja yang kondusif membantu untuk meningkatkan produktiviti pekerja-pekerja dalam organisasi. Kajian lepas, Selamat dan Zulkifli pada tahun 2017 juga mendapati bebanan kerja merupakan penyumbang yang ketara kepada tahap kemurungan apabila terpaksa berhadapan dengan bebanan tugas yang terlampau banyak di tempat kerja. Keadaan ini jelas sektor pertanian tembikai yang mudah menjadi manfaat kepada para petani migran dalam melakukan pekerjaan dengan lebih produktif. Penemuan kajian yang dibuat oleh seorang ahli ekonomi yang terkemuka iaitu MP Todaro menyatakan bahawa alasan utama bagi buruh berpindah dari tempat asal ke tempat tuju adalah perbezaan kadar upah. Kadar upah di tempat tuju adalah lebih tinggi berbanding dengan kadar upah di tempat asal. Keadaan ini akan membantu mereka dalam mendapatkan manfaat dengan mampu melakukan kiriman wang kepada keluarga di negara asal. Kebanyakan pekerja asing yang datang ke Malaysia ini, mereka bekerja bukan sahaja untuk menanggung diri, tetapi mereka menyimpan atau menabung dan sebagian daripadanya dihantar pulang ke kampung halaman untuk menanggung anak, isteri dan keluarga. Hasil kajian menjelaskan bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh petani migran dalam sektor pertanian tembikai iaitu cabaran lebihan hasil tanaman, serangan penyakit tanaman, cuaca yang tidak menentu, gaji yang tidak menentu serta cabaran ketika bekerja. Cabaran ini merupakan cabaran tidak asing lagi bagi mereka sepanjang tempoh bermigrasi. Walau bagaimanapun, tempoh ini bukanlah menjadi penghalang untuk mereka terus bekerja dalam sektor pertanian tembikai kerana ianya turut memberikan manfaat dalam kehidupan. Antara manfaat yang diperolehi adalah kebajikan terjaga, taraf hidup meningkat, sektor pertanian tembikai yang mudah diurus, majikan yang baik serta mudah untuk melakukan kiriman wang terhadap keluarga di negara asal. Dalam sektor ini, para petani migran sangat bersyukur dan berpuas hati sepanjang bekerja berbanding dengan kehidupan sebelum migrasi yang agak sukar. Walaupun mereka jarang balik ke kampung atas faktor kos yang tinggi, namun mereka masih tetap